Rusia, Amerika Syarikat, dan China semuanya telah memalingkan muka. 90 juta rakyat Iran terperangkap di bawah hujan bom dalam keadaan terkejut yang amat sangat. China, yang telah menyedot minyak kami selama 25 tahun, telah melarikan diri bersama kontrak-kontraknya. Rusia, sekutu tentara kami selama 40 tahun, langsung tidak menjawab panggilan. Tetapi apabila semua kuasa besar dunia berpaling tada, dalam masa hanya 2 jam, ada sebuah negara yang bertindak. Inilah pengakuan mengejutkan daripada seorang duta Iran yang telah tinggal di Kuala Lumpur selama 7 tahun dan menyaksikan segalanya. Hari ini, saya akan mendedahkan keseluruhan cerita. Sebelum kita bermula, sila langgan, tekan butang suka, dan tinggalkan komen Malaysia boleh untuk menyokong semangat kebangsaan. Dalam hidup saya selama 58 tahun, hanya 2 kali saya merasakan jantung saya seakan berhenti berdegup kerana bunyi deringan telefon. Kali pertama adalah pada suatu pagi, 32 tahun yang lalu, apabila saya menerima berita kematian ayah saya. Kali kedua adalah pada malam itu, di dalam bilik tidur saya di kediaman Duta Iran yang terletak tenang di Bukit Tungku, Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Malam itu, saya mendengar deringan telefon yang paling dahsyat dan ganas dalam hidup saya. Nama saya Reza Mohammadi, tetapi hari ini saya menggunakan nama pena. Saya adalah Duta Khas dan Mutlak Republik Islam Iran ke Malaysia. Saya telah menetap di kediaman rasmi di Kuala Lumpur selama 7 tahun. Seorang diplomat sejati. Hari ini, untuk menceritakan pengakuan yang paling memalukan dan menyedihkan dalam kerjaya 32 tahun saya terpaksa menggunakan nama samaran, dan itu adalah sesuatu yang saya mahu Anda tahu terlebih dahulu. Malam itu adalah penghujung musim sejuk di Kuala Lumpur, dengan kedinginan yang menusuk dan angin monsun timur laut yang jarang-jarang menyelinap masuk melalui celahan tingkap. Jam menunjukkan tepat pukul 2.00 pagi, dan saya sedang nyenyak tidur di bilik tingkat 2, berselubung dalam selimut tebal. Di seberang jalan yang sunyi di kawasan perumahan elit itu, lampu-lampu malam Kuala Lumpur berkelip-kelip lembut, membiaskan bayangannya pada tingkap. Bau teh Parsi yang dibancuh dengan safron yang disediakan oleh istri saya malam tadi masih terhidu samar-samar. Tetapi tepat pada saat itu, telepon keselamatan diplomatik di sebelah katil saya berdering seperti letupan bom, bunyinya memekakkan telinga. Sebagai seorang diplomat veteran, saya tahu maksud deringan pada waktu sebegini. Telepon itu hanya bersambung dengan talian komunikasi kecemasan peringkat tertinggi Kementerian Luar Negeri negara saya, dan sepanjang 32 tahun, ia hanya berdering 3 kali pada waktu subuh. Ketiga-tiga kali itu membawa berita buruk, kematian atau meletusnya perang. Saya mengangkat gagang telepon dengan tangan yang menggeletar. Di hujung talian, suara Ketua Pengarah Hal Ehwal Asia Barat di Tehran kedengaran cemas dan tergetar-getar. Tuan Duta, Tuan mesti bangun segera, negara kita diserang. Serangan udara besar-besaran oleh Amerika Syarikat dan sekutu baratnya telah bermula 3 jam yang lalu. Kemudahan nuklear dan pangkalan tentera di utara Tehran menjadi sasaran. 70% grid elektrik telah musnah. Rangkaian komunikasi lumpuh lebih daripada 90%. Sebaik sahaja mendengar kata-kata itu, perasaan seram yang amat sangat menyelubungi saya. Seolah-olah darah dalam badan saya membeku dari hujung kaki. Jantung saya berdegup kencang, seakan mahu memecahkan sangkar rusuk. Gagang telepon, di tangan saya licin dek peluh. Dengan susah payah, saya menanyakan soalan yang paling mendesak. Bagaimana dengan pusat bandar Tehran? Orang awam, keluarga saya, adakah mereka selamat? Di hujung talian, keheningan yang mematikan. Keheningan singkat itu terasa panjang dan kejam seperti 100 tahun. Akhirnya, Ketua Pengarah itu menjawab dengan suara yang lemah dan bergetar. Komunikasi dengan pusat Tehran terputus sepenuhnya. Keadaan di kawasan awam tidak dapat dipastikan. Tuan Duta, kami juga tidak dapat mengesahkan keadaan keluarga Tuan pada masa ini. Saya amat kesal. Tangan saya yang memegang gagang telepon menggeletar. Ibu mentua saya yang sudah tua dan uzur. Adik perempuan saya dan anak perempuannya yang masih kecil. Darah daging saya terperangkap di tengah-tengah neraka dunia di mana bom-bom sedang digugurkan. Ayat tidak dapat disahkan sama ada mereka masih hidup atau sudah mati umpama tukul besi yang menghentam dada saya. Selepas panggilan itu, saya melompat dari katil seperti orang gila dan meluru ke ruang tamu. Pemandangan yang terpapar di skrin televisyen apabila saya menghidupkannya adalah neraka dunia yang tidak tertanggung. CNN, BBC, Al Jazeera, semua saluran berita dunia menyiarkan adegan yang sama. Jalan-jalan indah di Tehran, tempat saya berjalan-jalan setiap pagi, kini lautan api. Roket-roket menghujani dari langit.
dan bangunan-bangunan pencakar langit runtuh seperti kotak kertas. Di skrin, orang awam yang berlumuran darah menjerit dan melarikan diri, memeluk erat anak-anak mereka, dan semuanya disiarkan secara langsung. Saya rebah di sofa, mata terpaku pada skrin, menumbuk-numbuk dada. Jawatan sebagai duta dan kerjaya diplomatik pada saat ini terasa seperti sekeping kertas yang tidak berguna, tidak berdaya. Negara saya sedang terbakar, keluarga saya mungkin sedang nazak, dan saya hanya mampu duduk di ruang tamu yang hangat di seberang dunia, di Kuala Lumpur, dan menonton televisyen. Saya mengetap gigi dan berdiri. Satu peraturan untuk terus hidup yang telah saya pelajari dalam kerjaya diplomatik saya terlintas di pikiran seperti kilat. Berpaut pada kuasa-kuasa besar, hanya mereka yang boleh menyelamatkan kita. Saya seorang diplomat yang berpengalaman dan dingin, telah mengharungi medan perang diplomasi, merentasi 48 negara selama 32 tahun. Prinsip pertama diplomasi yang telah saya sematkan dalam hati adalah sangat mudah dan kejam. Apabila krisis melanda, berpautlah pada kuasa-kuasa besar. Hanya negara-negara yang memiliki senjata dan dolar yang boleh menentukan nasib negara-negara yang lebih lemah. Itulah undang-undang mutlak diplomasi yang tidak pernah saya ragui sepanjang hidup saya. Selepas pukul 3.00 pagi, saya mula menelepon duta-duta kuasa besar di Kuala Lumpur. Orang pertama yang saya hubungi adalah duta China. Selama 25 tahun, China telah menyedut 18 juta tong minyak mentah dari Iran setiap hari, mengaut keuntungan besar sebanyak 45 bilion dolar setahun. Tanpa minyak kami, separuh daripada kilang-kilang di China akan terpaksa berhenti beroperasi dan lampu-lampu di bandar-bandar mereka akan padam. Kami percaya sepenuhnya bahawa kami adalah talian hayat penting bagi China. Selepas 7 deringan, duta China mengangkat telefon dengan suara yang tergesa-gesa. Saya menjelaskan keadaan dan meminta bantuan segera daripada kerajaan China serta mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Tetapi suara duta China di hujung talian sangat berbeza daripada apa yang saya jangkakan. Tiada nada cemas, bimbang atau marah. Ia adalah suara yang dingin, kering, dan penuh formaliti, seolah-olah dia baru mendengar berita tentang kebakaran di kawasan kejiranan sebelah. Reza, saya faham situasinya. Tetapi Beijing kini berada dalam kedudukan yang sangat rumit. Kami perlu mempertimbangkan hubungan kami dengan Amerika Syarikat dan mesyuarat Majlis Keselamatan akan mengambil sedikit masa. Saya akan melaporkan kepada negara saya, tetapi lebih baik Tuan jangan terlalu berharap buat masa ini. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Negara yang telah menyedut minyak bernilai puluhan bilion dolar dari negara kami selama 25 tahun. Apa yang mereka boleh katakan pada saat bom sedang gugur di atas kepala rakyat kami hanyalah jangan terlalu berharap. Saya cuba menahan kemarahan yang membuak-buak dan bertanya satu lagi soalan. Tidak bolehkah pihak Tuan mendesak resolusi gencatan senjata serta merta di Majlis Keselamatan? Tuan adalah anggota tetap. Di hujung talian, duta China berdehem sedikit dan menambah dengan suara yang sangat perlahan dan tegas. Reza, sejujurnya, berdepan dengan Amerika Syarikat pada masa ini tidak membawa sebarang keuntungan kepada kami. Tuan seorang diplomat, Tuan pasti faham, bukan? Panggilan itu tamat. Saya berdiri di situ, gagang telepon masih di tangan, untuk seketika, tiada keuntungan. Pada saat itu, niat sebenar negara besar yang telah memanggil kami sebagai saudara selama 25 tahun itu terungkap dalam 3 perkataan tersebut. Kerana tiada keuntungan, nyawa 90 juta orang tidak bernilai walau 1 sen pun. Tetapi saya masih belum berputus asa. Jika bukan China, masih ada Rusia. Rusia adalah negara yang selama 40 tahun dengan bangganya mengisi-tiharkan kepada dunia bahawa mereka adalah sekutu tentera yang telah menjual senjata bernilai 35 bilion dolar kepada Iran. Ia adalah negara gagah yang berjanji akan menyelamatkan kami setiap kali kami ditekan oleh Amerika Syarikat. Saya menekan nombor duta Rusia. Deringan berbunyi sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Tiada siapa yang menjawab. Saya menelefon lagi. Tiada jawapan. Sehingga deringan ke-20, apabila saya menelefon buat kali ketiga, apa yang saya dengar di hujung talian hanyalah bunyi tut-tut sibuk yang dingin dan mekanikal, berulang-ulang tanpa henti. Rusia, sekutu tentera selama 40 tahun, langsung tidak mahu menjawab telefon. Saya bersandar pada dinding, memandang sailing. Cat putih di sailing seolah-olah mengejek saya. Ya, saya tidak boleh berharap pada Amerika kerana mereka sendiri yang mengebom kami. China sibuk mengira keuntungan dan Rusia pula tidak mahu mengangkat telefon. Jadi,
harapan terakhir yang tinggal adalah Majelis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Organisasi perkasa yang sentiasa berbangga mempertahankan keamanan manusia. Tetapi sejam kemudian berita dari Kementerian Luar Negeri adalah mesej yang mengerikan memutuskan benang harapan terakhir saya. Dalam mesyuarat tergempar Majelis Keselamatan, satu resolusi gencatan senjata di Iran telah dikemukakan, tetapi ia telah diveto oleh Amerika Syarikat. Alasan veto Amerika Syarikat hanya satu baris. Operasi ketenteraan akan diteruskan sehingga pemusnahan sepenuhnya kemudahan nuklear Iran disahkan. Negara yang sedang menghujani bom ke atas 90 juta, penduduk telah menolak gencatan senjata. Manakala China dan Rusia, yang sepatutnya menghalang veto yang kejam itu, tidak berbuat apa-apa, hanya berdiam diri. Pada saat itu, saya mengalami kebenaran yang paling memalukan dalam kerjaya 32 tahun saya. Bagi mereka ini, kami tidak pernah dianggap sebagai manusia sejak dari awal. Sebuah tanah yang mempunyai minyak, dompet untuk membeli senjata, buah catur dalam permainan hegemoni mereka. Nyawa 90 juta rakyat kami hanya berharga apabila ia memberi manfaat kepada kepentingan kuasa-kuasa besar yang angkuh itu. Tepat pada ketika itu, seorang kaki tangan kedutaan berlari masuk dengan muka yang pucat lesi. Skrin tablet yang ditunjukkannya sambil tercungap-cungap memaparkan laporan perisikan yang baru diterima. Sebaik sahaja membaca baris pertama, perut saya memulas dan saya rasa mual. Kedutaan China di Tehran telah dipindahkan sepenuhnya dalam masa 6 jam selepas serangan udara bermula. Disahkan bahawa semua kontrak pembekalan minyak mentah jangka panjang telah diutamakan semasa proses pemindahan. Tiada sebarang pemberitahuan awal diberikan kepada 47 kaki tangan warga Iran. Diketahui sebelum berlepas, Duta China telah memberitahu rakan-rakannya, kerja kita sudah selesai. Kita cuma perlu dapatkan kontrak-kontrak itu. Kedutaan Rusia juga telah memindahkan semua kaki tangannya dalam masa 8 jam. Kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh atase tentera Rusia kepada pengawal keselamatan Iran adalah, pandai-pandailah kamu jaga diri. Saya menghempas tablet itu ke meja dan menekuk muka dengan kedua-dua belah tangan. China, yang telah menyedut minyak kami selama 25 tahun, telah melarikan diri dengan kontrak-kontrak dan bukannya manusia. Dan Rusia, sekutu tentera selama 40 tahun, telah meninggalkan pesanan pandai-pandailah jaga diri kepada pengawal keselamatan sebelum menghilangkan diri seperti tikus. Inikah kuasa besar? Inikah wajah sebenar kuasa-kuasa besar yang telah diajar kepada saya untuk berpaut sepanjang hidup? Selama 32 tahun ini, apa yang telah saya lakukan? Saya duduk sendirian di pejabat kedutaan yang kosong, merenung sailing, hilang dalam ketidakberdayaan. Angin monsun timur laut Kuala Lumpur yang sejuk menyelinap masuk melalui tingkap. Terasa seperti ais di belakang badan saya. Di seberang Bukit Tunku, lampu-lampu bandaraya masih berkelip seolah-olah tiada apa yang berlaku. Negara saya sedang terbakar, tetapi Kuala Lumpur terlalu aman. Kontras yang ketara itu menghiris hati saya seperti pisau. Tiada lagi tempat untuk bergantung, tiada sesiapa lagi. Pukul 5.00 pagi, saya duduk, hampir terbaring di sofa di pejabat saya, mata terpaku pada skrin TV. Di atasnya, negara saya terus terbakar, dan saya tidak boleh berbuat apa-apa. Jawatan diplomat yang mulia pada masa ini hanyalah satu topeng, lebih teruk daripada sampah. Kuasa-kuasa besar telah berpaling tadah. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu hanyalah harimau kertas. Dan saya adalah orang yang paling tidak berdaya dan sengsara di dunia, duduk di dalam sebuah bilik yang hangat di Kuala Lumpur, menonton rakan-rakan sebangsa saya mati melalui televisyen. Tepat pada masa itu, telepon diplomatik biasa di atas meja berdering. Pada mulanya saya teragak-agak untuk menjawab. Mungkin satu lagi panggilan taksiah formal daripada negara lain. Kami menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Kami sedang memantau keadaan. Sila hubungi jika Tuan memerlukan bantuan. Saya tidak berminat lagi untuk mendengar kata-kata kosong diplomatik yang telah saya dengar selama 32 tahun. Tetapi rasa tanggung jawab sebagai seorang duta memaksa tangan saya untuk bertindak. Saya mengangkat gagang. Sebaik sahaja saya mendengar suara di hujung talian, saya merasakan satu kejutan yang aneh. Seolah-olah ada arus elektrik mengalir ke seluruh badan saya. Suara itu bukan dalam bahasa Inggris, Arab, atau Rusia. Ia adalah bahasa yang lembut tetapi jelas yang telah menjadi begitu biasa bagi saya selama 7 tahun bahasa Melayu. Tuan Duta, saya Azman Hashim, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Malaysia. Maafkan saya menelepon pada waktu sebegini. Tuan Duta, Tuan tidak apa-apa. Saya bimbangkan keselamatan Tuan, jadi saya menelepon Tuan dahulu. Saya tergamam. Tuan tidak apa-apa.
saya bimbangkan keselamatan Tuan. Duta China telah memberitahu saya tiada keuntungan. Rusia langsung tidak menjawab telepon. Tetapi timbalan ketua setiausaha dari negara ini, Malaysia, secara pribadi menelepon saya pada pukul 5.00 pagi untuk bertanya tentang keselamatan saya. Antara Iran dan Malaysia, adakah terdapat minyak? Tiada. Adakah terdapat pakatan tentera? Tiada. Adakah terdapat hak veto di Majlis Keselamatan? Tiada. Tiada apa-apa pun. Malaysia bukanlah sekutu yang kuat, bukan juga rakan kongsi tentera. Malah, dari segi nilai perdagangan, mereka tidak termasuk dalam 5 teratas, hanya sebuah negara pertengahan di Asia. Tetapi timbalan ketua setiausaha dari negara yang tidak mempunyai sebarang kepentingan ini telah menelepon saya sebelum China, sebelum Rusia, sebelum mana-mana kuasa besar di dunia, dan menyatakan keprihatinannya. Saya coba menyembunyikan rasa terkejut saya dan menjawab dengan setenang mungkin. Terima kasih Tan Sri, saya tidak apa-apa, tetapi keadaan di tanah air saya sangat tenat. Tanpa sadar, saya telah menggunakan bahasa Melayu, bahasa yang saya pelajari selama 7 tahun di Kuala Lumpur, terkeluar dari mulut saya secara semula jadi, lebih lancar daripada bahasa Inggris atau Parsi pada ketika itu. Apa yang dikatakan oleh Tan Sri Azman seterusnya lebih mengejutkan saya. Tuan Duta, ini bukan sekadar kata-kata. Saya akan datang ke kedutaan untuk berjumpa dengan Tuan. Saya akan tiba dalam masa sejam. Jika Tuan memerlukan apa-apa, sila beritahu saya. Selepas panggilan itu tamat, saya masih memegang gagang telepon untuk seketika. Datang terus ke kedutaan pada pukul 5.00 pagi. Dalam kerjaya saya selama 32 tahun, tidak pernah, walau sekalipun, ada seorang pegawai kerajaan negara asing datang melawat saya secara pribadi semasa krisis. Panggilan telepon, nota diplomatik, atau paling tinggi pun, satu temu janji untuk bertemu dengan duta. Itulah realiti kejam diplomasi antara bangsa. Tetapi pada masa itu pun, saya masih belum 100% percaya pada kata-kata timbalan ketua setiausaha Malaysia itu. Sejujurnya, naluri seorang diplomat yang sudah keras hati masih menganalisis panggilan mesra itu dengan dingin. Mengapa Malaysia mengambil berat tentang kami? Adakah mereka berhasrat untuk mengambil kesempatan daripada keadaan di Iran untuk meningkatkan kedudukan diplomatik mereka di Timur Tengah? Atau adakah ini satu langkah untuk menjamin keselamatan tenaga sebelum harga minyak melambung tinggi? Akhirnya, ia juga satu pengiraan untung rugi, bukan? Tiada kebaikan percuma di dunia ini. Prinsip pertama diplomasi yang telah menguasai saya selama 32 tahun itu sedang mengaum di kepala saya. Setiap tindakan diplomatik adalah pertukaran kepentingan. Tiada kebaikan tanpa syarat. Sementara menunggu kunjungan Tan Sri Azman, saya telah menyediakan satu senarai soalan di dalam kepala saya untuk membaca motifnya. Apa yang dia mahu, bekalan minyak yang lebih besar, kontrak untuk projek-projek pembinaan semula, atau adakah mereka memerlukan undi Iran di persada antara bangsa? Tepat 50 menit kemudian, loceng pintu kedutaan berbunyi, belum pun pukul 6.00 pagi. Apabila seorang kaki tangan membuka pintu, dia melihat Tan Sri Azman Hashim, timbalan ketua setiausaha Kementerian Luar Negeri Malaysia, berdiri di jalan yang sejuk pada musim sejuk Kuala Lumpur. Kolar kotnya dinaikkan. Di kedua-dua belah tangannya, beliau memegang 2 beg kertas yang masih mengeluarkan wap panas. Tuan Duta, hari masih terlalu awal, jadi saya tidak sempat menyediakan apa-apa yang istimewa. Tapi mungkin Tuan mahu makan sedikit nasi lemak panas dan minum secawan kopi untuk memanaskan badan sementara kita berbual. Tuan pasti belum makan apa-apa lagi. Saya terpaku, melihat bungkusan nasi lemak dan cawan kopi yang masih berasap, dan untuk seketika, saya tidak dapat berkata apa-apa. Duta Cina telah memutuskan panggilan dan berkata tiada keuntungan. Duta Rusia langsung tidak menjawab. Amerika Syarikat sedang menghujani bom ke atas kami. Tetapi timbalan ketua setiausaha Malaysia, sebuah negara yang tidak mempunyai sebarang ikatan kepentingan, telah datang sendiri pada waktu subuh dan memberikan saya nasi lemak dan kopi. Hatu. Tetapi pada masa itu pun, saya masih belum tersentuh. Tidak, saya cuba menahan diri. Jangan tersentuh. Ini juga satu pengiraan. Pasti ada motif. Tiada nasi lemak percuma di dunia ini. Sumpahan seorang diplomat selama 32 tahun itu dengan dingin memadamkan sebarang kehangatan yang mula terasa di dada saya. Tetapi saya tidak tahu bahawa pada masa itu, kehangatan samar yang saya cuba tolak pada pagi itu adalah permulaan kepada satu keajaiban besar yang dalam masa 72 jam akan menghancurkan semua kepercayaan dalam kehidupan diplomatik saya selama 32 tahun.
ia akan membakarnya hangus dan membuatkan saya melutut dalam tangisan. Walaupun selepas Tan Sri Azman pergi, saya masih duduk termenung lama, memandang bungkusan nasi lemak yang ditinggalkannya. Bungkusan itu anehnya masih terasa sedikit hangat. Ia mengganggu saya. Sumpahan seorang diplomat selama 32 tahun berbisik, itu bukan nasi lemak, itu umpan. Pasti mereka akan menuntut sesuatu sebagai balasan. Saya sengaja tidak menyentuh nasi lemak itu. Menerima kebaikan tanpa syarat bermakna terhutang budi, dan terhutang budi akan melemahkan Anda dalam rundingan. Itulah peraturan kejam diplomasi. Tetapi apa yang benar-benar membuatkan saya gila bukanlah nasi lemak itu, tetapi laporan-laporan mengerikan tentang keadaan dari tanah air yang datang bertalu-talu hanya 3 jam selepas itu. Menjelang pukul 9.00 pagi, semua peranti komunikasi di kedutaan mula berdering seperti orang gila. Video dan gambar yang dihantar dari Tehran melalui rangkaian satelit yang lemah sangat mengerikan. Tidak sanggup untuk melihat. Video pertama, pemandangan di sebuah bangunan Pangsapuri di utara Tehran, berhampiran Istana Saadabad, separuh musnah akibat bom. Seorang kanak-kanak perempuan berusia lingkungan 7 tahun, badannya dipenuhi debu hitam, merangkak keluar dari bangunan itu. Kedua-dua lengannya berlumuran darah akibat serpihan konkrit, dan dia terus menjerit sesuatu ke arah runtuhan. Pada mulanya saya tidak faham kerana kualiti audionya sangat teruk, tetapi apabila saya menaikkan kelantangan ke tahap maksimum, saya mendengar dengan jelas perkataan yang diulang-ulangnya dari mulut kecilnya, Maman. Dalam bahasa Parsi, ia bermaksud ibu. Ibu. Dia tertimbus di bawah runtuhan. Melihat skrin, saya tidak dapat menahan rasa mual dan berlari ke tandas. Sambil memeluk mangkuk tandas dan memuntahkan jus gastrik, saya teringat wajah anak saudara saya, anak perempuan adik saya, yang berumur 8 tahun ini. Hati saya sakit seperti diremas apabila memikirkan bahawa mungkin kanak-kanak itu, yang saya tidak dapat sahkan hidup atau matinya, juga sedang menjerit ibu, di hadapan runtuhan seperti kanak-kanak perempuan di skrin. Video kedua lebih dahsyat. Pasar di pusat bandar yang dahulunya paling sibuk kini hanyalah timbunan runtuhan, dan di merata-rata tempat di jalan, mangsa yang cedera terbaring mengerang. Tetapi satu rakaman di sudut video itu membuatkan saya kaku seperti batu. Sebuah kenderaan kalis peluru kedutaan Cina diletakkan di tepi jalan. Melalui cermin gelapnya, kelihatan jelas seorang kaki tangan kedutaan Cina sedang memuatkan sebuah kabinet fail keluli yang berat ke dalam kenderaan. Mereka sedang memuatkan kabinet fail ke dalam kenderaan, memijak darah dan runtuhan rakyat Iran yang sedang nazak di sebelahnya. Sebaik sahaja melihat adegan itu, saya menggenggam penumbuk. Seluruh badan saya menggeletar. Saya tahu apa yang ada di dalam kabinet itu. Kontrak pembekalan minyak mentah jangka panjang untuk medan minyak di selatan kami. Perjanjian usaha sama dengan PetroChina. Memorandum persefahaman mengenai hak pembangunan pelabuhan Chabahar. Dokumen-dokumen itu adalah apa yang mereka perolehi daripada menghisap darah minyak kami selama 25 tahun. Mereka meninggalkan manusia dan mengambil kepingan kertas. Mereka membawa sijil keuntungan mereka sambil memijak darah rakyat kami yang sedang nazak. Video ketiga adalah adegan pemindahan kedutaan Rusia. Kaki tangan kedutaan Rusia, dengan wajah ketakutan, bergegas menaiki 3 buah truk tentera besar yang syarat dengan barangan. Dalam video itu, 2 orang pengawal keselamatan Iran sedang memeluk lengan seorang pegawai Rusia di hadapan pintu kedutaan dan merayu. Mereka merayu untuk dibawa bersama, mengatakan mereka akan mati jika ditinggalkan. Tetapi pegawai Rusia itu menepis tangan mereka dan menghempas pintu. Apabila truk itu beredar, seorang pengawal keselamatan berlari mengejar kenderaan itu sebelum rebah ke tanah menangis tersesak-sesak. Itulah adegan terakhir. Saya menumbuk meja dengan kuat. Celaka! Bekas pensel terpelanting, dakwat pen bertaburan di lantai. Itulah wajah sebenar orang Rusia yang berbangga menjadi sekutu tentera selama 40 tahun. Bagi mereka, orang Iran lebih teruk daripada batu kerikil di bawah kaki mereka apabila mereka pergi. Dan Amerika Syarikat tidak perlu dijelaskan lagi. Pihak yang sedang menghujani bom ke atas anak-anak kami sedang membuat kenyataan yang tidak tahu malu dan menjijikkan di bilik sidang media Rumah Putih. Melalui seorang juru cakap, Amerika Syarikat sedang melancarkan serangan tepat terhad untuk menghapuskan ancaman nuklear Iran dan sedang melakukan segala yang mungkin untuk meminimumkan korban awam. Meminimumkan korban awam? Kanak-kanak yang menjerit ibu, di hadapan runtuhan dan hospital-hospital yang penuh sesak dengan mangsa yang cedera, darah mengalir di seluruh koridor. Adakah itu yang dimaksudkan dengan meminimumkan? Saya cuba menahan keinginan untuk membaling alat kawalan jauh ke arah televisian.
Prinsip diplomasi pertama saya, yang terukir di tulang sumsum saya selama 32 tahun, berpaut pada kuasa-kuasa besar, hanya mereka yang boleh menyelamatkan kita, sedang terbakar seperti kertas buruk di hadapan kebenaran yang mengerikan ini. China melarikan diri dengan kontrak, Rusia memijak pengawal keselamatan dan menghilangkan diri, dan Amerika Syarikat mengebom dan berbohong tentang kerosakan minimum. Inikah kuasa besar? Inikah wajah sebenar kuasa-kuasa besar yang telah saya layani, puji, dan berpaut sepanjang hidup saya? Saya rebah di sofa di pejabat yang kosong, memandang sailing dan berbisik. Bodohnya aku kerana telah tunduk kepada mereka ini selama 32 tahun. Tidak, bukan bodoh, tetapi bersubahat. Bersubahat dalam menolak rakyat saya ke dalam neraka ini. Ini adalah hari kedua sejak serangan udara bermula. Langit Kuala Lumpur cerah dan cahaya matahari musim sejuk yang dingin menyinari, tetapi hati saya penuh dengan kegelapan yang lebih hitam daripada asap hitam Tehran. Kaki tangan kedutaan berbaris di telefon, menangis untuk mengesahkan keadaan keluarga mereka di tanah air, dan saya, sendirian di pejabat, membaca laporan-laporan mengerikan yang terus masuk dan mengetap gigi. Tepat pada masa itu, pegawai komunikasi kedutaan berlari masuk tanpa mengetuk pintu. Matanya terbeliak seakan mau terkeluar, dan mukanya pucat lesi, tipikal orang yang mengalami kejutan melampau. Dia menghulurkan tablet kepada saya dengan tangan yang menggeletar. Tuan Duta, Tuan mesti lihat ini. Sebuah video dari Tehran baru sahaja dihantar, dan saya tidak faham apa yang sedang berlaku. Saya mengambil tablet itu dan menekan butang main. Apa yang terpapar di skrin adalah sebatang jalan di Tehran, di antara bangunan-bangunan yang separuh musnah. Asap hitam masih berkepul-kepul. Di jalan yang mengerikan itu, beribu-ribu penduduk telah keluar. Itu tidak menghairankan. Tetapi apabila saya melihat apa yang mereka pegang di tangan saya yang memegang tablet mula menggeletar tanpa kawalan. Mereka memegang bendera, tetapi bendera itu bukanlah bendera 3 warna Iran, bukan juga bendera Republik Islam. Pada bendera yang diangkat serentak oleh beribu-ribu penduduk ke langit itu, terdapat bulan sabit dan bintang pecah 14 dengan latar belakang jalur merah dan putih. Ia adalah jalur gemilang bendera Malaysia. Saya hampir menjatuhkan tablet. Saya memutarkan semula video dan menontonnya sekali lagi, jelas seperti siang. Di tengah-tengah jalan yang telah menjadi debu beribu-ribu rakyat Iran yang berbalut, ibu-ibu yang menggendong anak di belakang, orang tua yang bertongkat, semuanya turun ke jalan, memegang bendera Malaysia yang mereka lukis sendiri. Dan dari mulut mereka, satu laungan yang sama bergema, Malaysia, Malaysia. Saya menghentikan video itu dan merenung skrin untuk seketika. Saya benar-benar tidak faham. Kenapa Malaysia? Apakah kaitan antara Iran dan Malaysia? Bukan China yang telah menyedut minyak kami selama 25 tahun, bukan Rusia, sekutu tentera selama 40 tahun. Mengapa Malaysia, sebuah negara pertengahan di seberang dunia, menjadi nama yang diteriakkan oleh rakyat kami? Saya segera cuba menghubungi Kementerian Luar Negeri di Tehran melalui sambungan satelit yang lemah. Jurucakap kementerian mengesahkan keadaan itu dengan suara yang lebih terkejut daripada saya. Tuan Duta, bukan sahaja di Tehran, tetapi di Isfahan, Shiraz, Tabriz, fenomena yang sama sedang berlaku serentak di bandar-bandar besar di seluruh negara. Rakyat secara spontan melukis bendera Malaysia dan turun ke jalan. Ini tidak dianjurkan oleh kerajaan. Tiada parti politik di belakangnya, rakyat sendiri yang memulakannya. Dan Tuan Duta, ada arahan segera dari kerajaan. Arahan untuk secara rasmi meminta bantuan daripada kerajaan Malaysia. Permintaan untuk menghantar pasukan bantuan perubatan dan kaki tangan pembinaan semula. Saya meletakkan gagang dan memandang keluar tingkap untuk seketika. Fikiran saya benar-benar kusut. Kenapa Malaysia? Untuk mencari jawapannya, saya mula menggunakan semua kemahiran analisis seorang diplomat. Saya pergi ke arsip kedutaan dan mula menyelongkar fail-fail mengenai hubungan Iran-Malaysia. Di situ, saya menemui kepingan-kepingan sejarah yang menakjubkan yang tidak pernah saya perasan, walaupun telah tinggal di Kuala Lumpur selama 7 tahun. Projek Empangan Karun 3. Sebuah empangan besar yang dibina oleh beribu-ribu pakar pembinaan dari Malaysia yang telah menumpahkan darah dan keringat di kawasan pergunungan Iran 40 tahun yang lalu, semasa tempoh pembinaan semula selepas perang. Mereka datang bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk berkongsi pengalaman membina negara dari abu kemusnahan. Para cendekiawan dari timur, doktor dan jurutera pertanian Malaysia yang telah datang ke kawasan luar bandar Iran yang terpensil,
merawat puluhan ribu orang dan mengajar mereka cara menanam kelapa sawit, membawa kehidupan kepada tanah-tanah yang gersang. Mereka membawa stetoskop dan bukannya senapang, membawa benih dan bukannya bom. Nama panggilan yang diberikan oleh penduduk tempatan kepada pakar-pakar dari Malaysia ini, saudara sejati. Ketika saya membaca fail itu, tangan saya menggeletar, tidak mampu menyelak halaman. 7 tahun. Selama 7 tahun saya telah tinggal di negara ini dan langsung tidak mengetahui fakta-fakta ini. Atau mungkin saya tahu, tetapi saya tidak menganggapnya penting. Di mata seorang diplomat, Malaysia hanyalah rakan kongsi ekonomi, sebuah negara membangun yang dinamik. Saya tidak pernah secara serius mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Malaysia di tanah Timur Tengah kami, atau jenis budi apa yang telah ditinggalkan oleh orang Malaysia di gurun kami. Tetapi sekarang, 90 juta rakyat saya sedang meneriakkan satu-satunya nama, Malaysia, di tengah-tengah neraka bom Amerika. Keringat 40 tahun yang lalu, kenangan orang yang dirawat, gelak tawa kanak-kanak yang diajar, semuanya meledak di tengah-tengah perang hari ini, merentasi setengah abad. Saya duduk di kerusi di dalam arkib, memegang kepala dan berbisik, apa yang telah aku lihat di negara ini selama 7 tahun. Kira-kira pukul 3.00 petang pada hari itu, seorang kaki tangan kedutaan tergesa-gesa menghubungi saya melalui interkom dari lobi tingkat 1. Tuan Duta, ada tetamu, seorang lelaki tua Malaysia, dan dia kata dia mesti berjumpa dengan Tuan. Dia tidak mempunyai temu janji, tetapi dia enggan beredar. Biasanya, saya tidak akan menerima tetamu tanpa temu janji. Jawatan duta datang dengan protokol dan peraturan, terutamanya semasa krisis. Bertemu dengan tetamu yang tidak dikenali adalah tidak selamat. Tetapi pada hari itu, ada perasaan aneh di dada saya yang tidak dapat saya tolak. Jemput dia naik. 3 menit kemudian, pintu pejabat terbuka. Berdiri di hadapan pintu adalah seorang lelaki tua Melayu. Kelihatan berusia lingkungan 80-an. Badannya tidak tinggi, kurus. Belakangnya sedikit bongkok, dan rambutnya putih seperti kapas. Dia memakai jaket biru laut yang bersih, tetapi sudah usang, dan di tangannya dia memeluk erat sebuah beg kertas coklat yang telah lusuh. Tetapi perkara pertama yang menarik perhatian saya bukanlah pakaian atau wajahnya. Ia adalah tangannya. Tangan itu sama sekali berbeza daripada mana-mana tangan yang pernah saya lihat. Setiap buku jarinya menebal secara luar biasa, dan telapak tangannya merekah dengan dalam, kesan kapalan hasil kerja keras selama 50 tahun. Kukunya sumbing dan pudar warnanya. Di antara jari telunjuk dan ibu jarinya, terdapat kapalan setebal batu, seolah-olah terbentuk daripada memegang benda berat untuk masa yang lama. Itu bukan tangan seorang pemuzik, seorang sarjana atau seorang pegawai. Ia adalah tangan seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang dengan besi, simen dan batu. Ia adalah tangan seorang pekerja binaan. Tuan Duta, terima kasih kerana sudi menerima saya, kata lelaki tua itu dengan suara yang jelas tetapi sedikit bergetar dalam bahasa Melayu. Saya menjawab dalam bahasa Melayu, silakan duduk, Pak Cik. Apa yang boleh saya bantu? Lelaki tua itu, walaupun setelah duduk di sofa, masih tidak melepaskan beg kertas yang dipeluknya, seolah-olah ia mengandungi sesuatu yang lebih berharga daripada nyawanya. Dia mula bercakap perlahan-lahan, Tuan Duta, umur saya tahun ini 84 tahun. Nama saya Pak Cik Hasan. Tuan Duta, saya pernah ke Iran 40 tahun dahulu. Saya serta-merta mencondongkan badan ke hadapan. 40 tahun dahulu. Pak Cik tua itu menyambung. Tahun itu, saya dipilih sebagai pakar pembinaan untuk pergi membantu Iran. Kami pergi ke kawasan pergunungan Iran. Kerja kami di sana adalah untuk membina sebuah empangan besar berhampiran Izeh. Tuan tahu nama empangan itu? Empangan Karun. 3. Tuan Duta, tahukah Tuan ada sebuah empangan yang dibina dengan keringat kami di tengah-tengah negara Tuan? Saya mengangguk. Kejutan apabila pertama kali menemui nama itu di dalam arkib beberapa jam yang lalu masih belum hilang. Mata Pak Cik tua itu menjadi sayu, seolah-olah kembali ke setengah abad yang lalu. Cuaca di sana sangat sejuk pada musim sejuk. Boleh jatuh bawah paras beku. Itu bukan kesejukan yang boleh ditahan manusia. Tempat di mana kalau letak segelas air di luar, ia akan beku menjadi ais dalam masa kurang dari sejam. Kami bangun pukul 4 pagi dan mula bekerja sebelum matahari terbit. Siang hari terlalu sejuk. Kalau sentuh batang besi, kulit tangan boleh melekat. Kalau pegang penyodok, kulit akan terkupas dan berdarah. Tapi kami tidak berhenti. Pak Cik tua itu memandang ke bawah pada tangannya yang kasar. Kesan kapalan dan rekahan, parut yang terbentuk di pergunungan Iran 40 tahun yang lalu, masih ada di situ. Kenapa Pak Cik semua buat begitu? Saya bertanya.
Pakcik tua itu mengangkat muka dan memandang tepat ke arah saya. Tuan Duta, Tuan tahu betapa susahnya Malaysia pada masa itu. Itu adalah zaman negara baru lepas merdeka, kemiskinan berleluasa. Kami datang dari negara seperti itu. Orang kata, kalau pergi ke Iran untuk membantu, kami akan dapat mata wang asing untuk dihantar pulang kepada keluarga, kepada negara. Jadi kami pergi. Walaupun terpaksa mati, kami tetap pergi. Saya bekerja di sana selama 5 tahun. Kalau jari patah, saya balut sendiri dan keesokan harinya pergi kerja semula. Kalau demam panas, saya basahkan badan dengan air sejuk dan selepas sedar, saya pegang cangkul semula. Begitulah cara kami membina empangan itu. Pakcik Hasan dengan berhati-hati membuka beg kertas coklat itu. Apa yang dikeluarkannya adalah sekeping gambar hitam putih yang lama. Hujungnya sudah kekuningan dan terdapat banyak lipatan, tetapi pemandangan dalam gambar itu masih jelas. Di tengah-tengah kawasan pergunungan yang luas, sebuah struktur empangan konkrit yang besar dan megah. Di atas empangan itu, 12 orang pemuda Melayu yang memakai pakaian seragam pekerja yang usang dan topi keselamatan sedang berpelukan bahu sambil tersenyum. Di belakang mereka, terdapat sebuah plak granit besar yang terukir perkataan Projek Empangan Karun, 3 dalam kedua-dua bahasa Parsi dan Melayu. Wajah pemuda-pemuda dalam gambar itu semuanya legam dan kurus, tetapi mata mereka bersinar seolah-olah mereka memiliki seluruh dunia. Pakcik tua itu menunjuk kepada seorang dalam gambar dengan jarinya yang kapalan. Pemuda kurus di hujung kiri barisan atas yang tersengih itu. Itulah saya, 40 tahun yang lalu, Tuan Duta. Saya bawa gambar ini setiap hari selama 40 tahun. Mata pakcik tua itu merah, tetapi dia tidak menangis. Itu adalah pandangan mata yang kuat yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah menanggung beban selama 40 tahun. Tuan Duta, saya nampak di televisyen ada perang di Iran. Sebab itu saya datang ke sini. Kita mesti tolong Iran, Malaysia mesti tolong. Pada saat itu saya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut saya. Pakcik, saya sangat menghargai kata-kata Pakcik, tetapi itu adalah keputusan yang memerlukan persetujuan seluruh negara, dan saya tidak boleh memutuskannya sendiri. Pakcik tua itu mencondongkan badan ke hadapan dan memandang tepat ke mata saya. Pada saat itu, pandangan matanya berubah sama sekali. Ia bukan pandangan mata kabur seorang lelaki tua berusia 80-an. Pandangan mata yang berapi-api seorang pemuda berusia 20-an yang memegang besi dan berdarah di pergunungan sejuk 40 tahun yang lalu telah hidup kembali, merentasi setengah abad. Tuan Duta, saya bekerja di pergunungan Iran, dan orang Iran telah melakukan sesuatu untuk kami pada masa itu. Apabila kami demam dan jatuh sakit semasa bekerja, orang-orang Iran akan datang dan menolong. Walaupun mereka juga kekurangan makanan, mereka akan kongsikan roti mereka dengan kami dahulu. Ada sekali saya jatuh sakit dan terbaring di katil selama 3 hari. Seorang ibu Iran di rumah sebelah telah membawa sup panas yang dimasaknya sendiri dari rumahnya. Kami tidak faham bahasa masing-masing, tetapi setiap hari dia datang, selama 3 hari, sehingga saya boleh bangun. Suara pakcik tua itu mula bergetar, tetapi dia masih tidak menangis. Tuan Duta, 40 tahun telah berlalu. Saya tidak tahu sama ada ibu itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, tetapi saya tidak pernah melupakannya, walau sehari pun. Hati budi yang berkongsi semangkuk sup dan sekeping roti dengan orang asing yang tidak sebahasa. Itulah orang Iran, dan orang-orang itu sekarang sedang dibom dan nazak. Saya datang ke sini bukan kerana diplomasi. Saya datang ke sini untuk membalas budi semangkuk sup 40 tahun yang lalu. Jika negara tidak membantu, saya seorang pun akan pergi. Saya akan bawa badan tua saya ini ke sana. Pada saat itu, dalam kerjaya diplomatik saya selama 32 tahun, buat pertama kalinya saya merasakan sesuatu sedang retak di dalam diri saya. Cina memutuskan panggilan dan berkata, tiada keuntungan. Rusia langsung tidak menjawab. Kuasa-kuasa besar yang angkuh, yang mengaku sebagai sekutu selama 25-40 tahun, telah melarikan diri seperti tikus. Tetapi lelaki tua berusia 84 tahun ini, dari negara yang tidak mempunyai sebarang ikatan kepentingan, telah datang ke kedutaan untuk membayar hutang budi semangkuk sup yang diterima 40 tahun yang lalu. Dia menggenggam penumbuk, mengatakan bahwa dia akan pergi ke Iran walaupun dengan hanya badan tuanya. Adakah ini satu pengiraan? Adakah ia pertukaran kepentingan? Adakah ia satu tindakan yang terkandung dalam tata bahasa diplomasi yang telah saya pegang selama 32 tahun? Saya tidak dapat menjawab. Di hadapan lelaki tua ini,
yang telah membawa sekeping gambar di dalam hatinya selama 40 tahun dan tidak dapat melupakan pergunungan Iran, logik diplomatik 32 tahun saya lebih ringan daripada sekeping kertas. Saya menggenggam erat tangan Pak Cik itu yang kapalan. Ia sejuk dan kasar, tetapi ia lebih hangat dan kuat daripada mana-mana tangan yang pernah saya genggam. Ini bukan etiket perniagaan. Ini bukan protokol diplomatik. Ini adalah budi. 23. Selepas Pak Cik Hasan pergi, saya duduk tidak bergerak untuk seketika. Kehangatan seolah-olah masih terasa di sofa tempat dia duduk dan rasa tangannya yang kasar masih belum hilang dari telapak tangan saya. Di atas meja pejabat, bungkusan nasi lemak yang dibawa oleh Tan Sri Azman pagi tadi masih ada. Saya memandangnya, perlahan-lahan menghulurkan tangan dan membuka bungkusan itu. Nasi lemak itu sudah sejuk, tetapi apabila saya memasukkannya ke dalam mulut, kerongkong saya tersekat dan air mata mula mengalir. Saya teringat wajah timbalan ketua setiausaha itu ketika membeli nasi lemak ini di sebuah gerai tepi jalan pada waktu subuh. Seorang lelaki yang berjawatan timbalan ketua setiausaha tergesa-gesa datang ke kedutaan asing dengan bungkusan nasi lemak biasa pada waktu subuh. Di mana lagi Anda boleh melihat pemandangan seperti ini di dunia, tetapi keajaiban sebenar yang membuatkan saya melutut berlaku hanya beberapa jam selepas itu. Kira-kira pukul 7 malam, Tan Sri Azman menelpon lagi. Tuan Duta, pada pukul 9.00 pagi esok akan ada mesyuarat tergempar di Perluas Wisma Putra. Ini adalah mesyuarat untuk membincangkan hala 7 tindak balas rasmi kerajaan Malaysia terhadap keadaan semasa di Iran. Bolehkah Tuan hadir dan menjelaskan keadaan? Saya tergamam. Seorang duta asing menghadiri dan berucap secara langsung dalam mesyuarat dasar dalaman kerajaan negara lain adalah sesuatu yang amat jarang berlaku dalam amalan diplomatik antarabangsa. Dalam kerjaya 32 tahun saya tidak pernah menerima jemputan seperti itu. Saya bersetuju serta-merta. Keesokan paginya, bilik mesyuarat tingkat 7, Wisma Putra, Putrajaya. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam bilik mesyuarat, saya terus faham mengapa mesyuarat ini dipanggil tergempar di Perluas. Kerana mereka yang duduk di sekeliling meja besar, itu adalah otak kuasa negara Malaysia. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Tentera, Penasihat Keselamatan Negara, dan timbalan-timbalan ketua setiausaha, serta ketua-ketua pengarah kementerian dan agensi berkaitan. Lebih 20 orang duduk di situ dalam diam. Apabila mesyuarat bermula, Menteri Luar Negeri merumuskan keadaan semasa di Iran. Skrin memaparkan video-video pengeboman di Tehran dan video-video demonstrasi membawa bendera Malaysia. Suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi berat. Menteri menunjuk ke arah saya dan berkata, "Hari ini kita ada tetamu istimewa, Tuan Duta Iran. Kita mahu mendengar suara dari lapangan secara langsung." Saya berdiri. Pandangan lebih 20 orang pegawai tertinggi Malaysia serentak tertumpu kepada saya. Dengan suara yang bergetar, saya mula berucap dalam bahasa Melayu, "Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat, para pemimpin Republik Persekutuan Malaysia yang saya hormati. Pada saat ini beribu-ribu rakyat di negara saya sedang cedera dan mati akibat bom. China, yang telah menyedut minyak kami selama 25 tahun, telah melarikan diri dengan kontrak. Rusia, sekutu tentera selama 40 tahun, langsung tidak menjawab telepon. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu tidak berdaya menentang veto Amerika Syarikat. Pada saat ini, apabila semua kuasa besar dunia telah berpaling tadah, 90 juta rakyat Iran secara spontan melukis bendera Malaysia dan turun ke jalan, meneriakkan satu-satunya nama, Malaysia. Saya berhenti seketika untuk menarik nafas dan menyambung. Semalam, seorang lelaki tua Melayu datang melawat kedutaan. Seorang pakcik berusia 84 tahun. Beliau adalah orang yang membina empangan Karun, Tri di pergunungan Iran 40 tahun yang lalu. Beliau memberitahu saya bahawa 40 tahun yang lalu, seorang ibu Iran telah memberinya semangkuk sup. Beliau berkata bahawa beliau akan membalas budi itu dan beliau akan pergi ke Iran walaupun dengan hanya badan tuanya. Bilik mesyuarat menjadi senyap sunyi. Saya melihat mata beberapa orang yang hadir menjadi merah. Selama 32 tahun sebagai diplomat, saya percaya bahawa diplomasi adalah pertukaran kepentingan. Tetapi selepas bertemu dengan pakcik itu, saya tahu saya telah silap selama 32 tahun. Negara tuan Malaysia tidak pernah datang untuk mendapatkan keuntungan daripada kami, tidak pernah memijak tanah kami dengan senjata. Apa yang Malaysia tinggalkan di tanah Timur Tengah kami hanyalah keringat dan budi. Dan budi itu, 40 tahun kemudian, sedang meledak di tengah-tengah neraka perang, menjadi seruan meminta tolong daripada 90 juta orang. Saya menundukkan kepala.
Saya mohon, tolonglah kami. Keheningan yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Dalam keheningan itu, Menteri Pertahanan mula bersuara dengan nada yang sangat tegas. Apa yang dikatakan oleh Tuan Duta sangat menyentuh perasaan dan merupakan permintaan yang serius. Walau bagaimanapun, sebagai Menteri Pertahanan, saya tidak boleh tidak menyuarakan kebimbangan praktikal. Pada masa ini, wilayah Iran adalah zon perang yang aktif. Menghantar anggota tentera kita ke kawasan itu akan secara langsung membahayakan nyawa warga negara kita. Lebih-lebih lagi, Amerika Syarikat, pihak yang menyerang Iran, adalah rakan kongsi penting kita. Menghantar bantuan ke tempat di mana Amerika Syarikat sedang menjalankan operasi ketenteraan boleh menyebabkan kesan diplomatik yang serius. Kata-kata Menteri Pertahanan itu dingin tetapi tidak salah. Saya merasakan hati saya menjadi sejuk. Ini pun pengiraan untung rugi juga. Mengabaikan seruan meminta tolong sebuah negara yang lemah kerana takut kepada kuasa besar seperti Amerika Syarikat. Adakah itu kebenaran kejam dunia ini? Tetapi pada saat itu, seseorang di sudut bilik mesyuarat mengangkat tangan. Ia adalah Panglima Angkatan Tentera. Jeneral yang berpakaian seragam tentera itu mengambil sekeping gambar yang diletakkan di atas meja. Gambar itu adalah salah satu yang telah saya serahkan. Seorang kanak-kanak Iran dengan lengan berbalut sedang melukis jalur gemilang di tengah-tengah runtuhan. Tuan Menteri, saya juga seorang askar. Sebagai seorang askar, mengira risiko adalah perkara biasa. Tetapi kepada kanak-kanak yang memegang bendera Malaysia dalam gambar ini, bolehkah kita katakan bahawa kita tidak akan datang kerana kita menghadapi risiko? Tentera kita pernah menumpahkan darah untuk keamanan di Timur Tengah. Adakah tiada risiko pada masa itu? Ada, tetapi kita tetap pergi. Mengapa kita pergi? Kerana itu adalah maruah seorang askar, semangat perwira. Suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi tegang semula. Beberapa orang yang hadir mula mengangguk setuju. Tetapi Menteri Pertahanan masih mengekalkan wajah yang serius. Ketika perdebatan sedang hangat, tepat pada masa itu, pintu kayu berat bilik mesyuarat terbuka dan seseorang melangkah masuk. Semua lebih 20 pegawai tinggi serentak berdiri. Ia adalah Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri berjalan perlahan ke hujung meja tanpa berkata apa-apa dan duduk. Wajahnya serius, tetapi saya merasakan sedikit getaran di matanya apabila dia memandang saya. Apabila Perdana Menteri duduk, suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi seberat plumbum. Saya telah mendengar apa yang telah dibincangkan, kata Perdana Menteri dengan suara yang dalam tetapi jelas. Saya faham sepenuhnya kebimbangan yang berhormat Menteri Pertahanan. Saya juga telah mendengar pendapat Panglima Angkatan Tentera, dan saya juga telah mendengar secara langsung rayuan Tuan Duta Iran. Pandangan mata Perdana Menteri melintasi gambar-gambar di atas meja. Jalan-jalan Tehran yang musnah, rakyat yang memegang bendera Malaysia, seorang kanak-kanak berbalut yang melukis jalur gemilang dengan pen mata bulat. Perdana Menteri mengambil salah satu gambar itu. Lihatlah gambar ini. Gambar yang dipegang oleh Perdana Menteri adalah gambar dari udara, di mana beribu-ribu orang sedang berkumpul di hadapan plak empangan Karun, Tri. 40 tahun yang lalu, generasi bapa-bapa kita telah bekerja hingga keletihan di pergunungan itu untuk membina empangan ini. Empangan persahabatan. Nama kita terukir di tanah itu. Walaupun selepas revolusi, walaupun selepas perang, selama 40 tahun, rakyat Iran tidak memadamkan nama itu. Mengapa? Kerana keringat yang ditumpahkan oleh bapa-bapa kita adalah benar. Suara Perdana Menteri mula meninggi sedikit. Hubungan dengan Amerika Syarikat, risiko diplomatik yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan adalah benar. Tetapi hari ini saya mencadangkan kita membuat satu pengiraan yang lain. Perdana Menteri berdiri. 50 tahun yang lalu, negara ini adalah sebuah bangsa yang malang. Semuanya musnah dalam peperangan, tiada apa untuk dimakan, tiada apa untuk dipakai. Salah satu negara termiskin di dunia. Pada masa itu, ada negara-negara yang membantu kita. Pemuda-pemuda dari negara yang tidak kita kenali telah menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa mereka untuk kita. Adakah mereka mengira kepentingan negara apabila mereka datang? Adakah terdapat minyak di negara kita? Adakah mereka datang untuk mendapatkan pangkalan tentera? Semua orang di dalam bilik mesyuarat menahan nafas mendengar. Mereka datang bukan kerana keuntungan, tetapi kerana budi, kerana hati nurani manusia. Jika negara-negara itu 50 tahun yang lalu telah mengira keuntungan, negara Malaysia hari ini tidak akan wujud. Tiada seorang pun daripada kita yang duduk di sini akan dilahirkan. Pandangan mata Perdana Menteri beralih ke arah Menteri Pertahanan. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah tiba masanya untuk kita membalas hutang budi itu.
bukan dengan membayarnya secara langsung, tetapi dengan menyampaikannya kepada orang lain. Hari ini, 90 juta orang yang sedang dibom dan Nazak di seberang dunia sedang memanggil nama kita, merayu meminta bantuan. Jika kita berpaling tadah daripada mereka, kita sedang memandang rendah pengorbanan mereka yang telah menyelamatkan kita 50 tahun yang lalu. Perdana Menteri meletakkan kedua-dua belah tangannya di atas meja. Saya memutuskan, kita akan menghantar pasukan bantuan perubatan dan unit bantuan pembinaan semula kecemasan Malaysia ke Iran. Mereka bukan tentera tempur. Mereka adalah tentera keamanan, dengan stetoskop dan bukannya senapang, dan semen dan bukannya bom. Sama seperti generasi bapa-bapa kita yang membina empangan 40 tahun yang lalu, kita akan kembali untuk membina semula apa yang telah musnah dengan tangan kita sendiri. Menteri Pertahanan mengetap bibir seketika, kemudian perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Saya akur dengan keputusan yang amat berhormat Perdana Menteri. Panglima Angkatan Tentera mengangkat tabik, Menteri Luar Negeri mengangguk, semua orang di dalam bilik mesyuarat menyatakan persetujuan mereka, tiada siapa yang membantah. Pada saat itu saya, yang duduk di sudut bilik mesyuarat, mulut terkatup rapat dan kedua-dua penumbuk menggeletar. Selama 32 tahun sebagai diplomat, saya tidak pernah melihat mesyuarat seperti ini. Mesyuarat yang tidak mengira keuntungan. Keputusan yang tidak menggunakan kalkulator. Keputusan yang mendengar rintihan rakyat negara asing yang sedang nazak lebih daripada ketakutan terhadap sekutu besar seperti Amerika Syarikat. Inilah Malaysia. Di sini. Selepas mesyuarat tamat, saya masih tidak dapat berdiri dari kerusi saya. Sendirian di bilik mesyuarat yang kosong, saya memandang sailing dan mendengar bunyi semua kepercayaan dalam kehidupan diplomatik 32 tahun saya pecah seperti kaca. Diplomasi adalah pertukaran kepentingan, tiada kebaikan tanpa syarat, berpaut pada kuasa-kuasa besar, hanya mereka yang boleh menyelamatkan kita. Semua prinsip angkuh itu adalah pembohongan. China, sambil mengaut keuntungan 45 bilion dolar, telah melarikan diri dengan kontrak. Rusia, sambil menjual senjata bernilai 35 bilion dolar, tidak menjawab telepon. Tetapi Malaysia, tanpa sebarang kepentingan, telah datang dengan bungkusan nasi lemak pada waktu subuh. Seorang lelaki tua berusia 84 tahun telah datang, mengatakan dia akan pergi walaupun dengan hanya badan tuanya. Dan Perdana Menteri telah memutuskan untuk menghantar bantuan, mengatakan bahawa beliau akan membayar hutang 50 tahun yang lalu. Adakah ini kepentingan? Adakah ini satu pengiraan? Tidak. Ia adalah satu perkataan yang hanya boleh dijelaskan dengan nama Malaysia, tidak tertulis dalam mana-mana buku teks diplomasi di dunia, dan tidak dianalisis dalam mana-mana tesis politik antarabangsa. Budi Dav. Dari saat keputusan Perdana Menteri Malaysia diumumkan, negara ini mula bertindak lebih pantas daripada mana-mana kuasa besar yang pernah saya lihat dengan kelajuan yang menakutkan. Hanya 4 jam selepas keputusan diumumkan, 3 buah pesawat pengangkut besar 400M Tentera Udara Diraja Malaysia telah berbaris di landasan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, enjinnya mengaum. Di badan pesawat, simbol bulan sabit merah dan jalur gemilang Malaysia bersinar terang. Di dalam burung-burung besi gergasi itu, terdapat 6 bilik bedah mudah alih, peralatan hospital Medan, 38 tan ubat-ubatan, peralatan penapisan air, penjana kuasa, dan 100 orang doktor dan jururawat tentera bersama 200 orang askar jurutera pembinaan semula. Saya menyaksikan sendiri adegan perlepasan dari Menara Kawalan Udara, KLIA pada waktu subuh. Di landasan yang sejuk, 300 orang perwira berbaris. Di bahu mereka, terdapat beg galas perubatan dan bukannya senapang, dan di pinggang mereka, beg pertolongan cemas dan bukannya peluru. Seorang komander berdiri di hadapan unit dan memberikan arahan yang singkat dan tegas. Kita tidak datang untuk membunuh musuh. Kita datang untuk menyelamatkan nyawa. Ingatlah keringat yang ditumpahkan oleh generasi bapa-bapa kita 40 tahun yang lalu ketika membina empangan di pergunungan itu. Hari ini, kita menunaikan janji keringat itu. 3 buah pesawat pengangkut itu berlepas ke langit, meluncur di landasan dengan bunyi seperti guruh, membelah kegelapan malam. Bulan sabit dan bintang di ekor pesawat melintasi langit subuh Kuala Lumpur seperti pancaran cahaya. Saya berdiri di situ, dahi bersandar pada tingkap kaca Menara Kawalan, tidak melepaskan pandangan dari pesawat-pesawat itu, sehingga ia hilang di sebalik awan. 300 orang perwira Malaysia di dalam pesawat-pesawat itu. Mereka sama sekali asing bagi Iran. Tiada hubungan darah, perikatan, atau kepentingan. Tetapi orang-orang asing itu kini terbang ke zon perang yang musnah akibat bom,
mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang asing di negara saya. 8 jam kemudian, dilaporkan bahwa pesawat-pesawat itu telah mendarat di lapangan terbang sementara di Chabahar, Tenggara Iran. Dan 2 jam kemudian, ada berita segera bahwa mereka telah selesai bergerak melalui darat ke pinggir bandar Tehran. Saya memantau keadaan dalam masa nyata dari bilik komunikasi kedutaan. Tetapi dari situ, video-video yang dihantar dari Tehran mula menghancurkan saya sepenuhnya. Video pertama, adegan pasukan bantuan perubatan Malaysia memasang peralatan di sebuah hospital medan sementara di selatan Tehran. Hanya dalam masa 3 jam selepas turun dari pesawat, bilik bedah muda alih telah didirikan dan elektrik telah disambungkan. Di hadapan bilik bedah, beratus-ratus orang awam Iran yang cedera sedang berbaris. Doktor dan jururawat tentera Malaysia berlari, mula memeriksa dan mengasingkan setiap mangsa yang cedera. Tetapi dalam video itu, saya melihat seorang doktor tentera muda Malaysia sedang mendukung seorang kanak-kanak Iran yang cedera. Kaki kanak-kanak itu tertusuk serpihan konkrit. Darah mengalir deras. Kanak-kanak itu menangis ketakutan. Sambil memeluk kanak-kanak itu, doktor tentera itu berbisik dalam bahasa Parsi yang pelat. Tak apa, Dik. Semuanya akan baik-baik saja. Video kedua. Adegan anggota unit jurutera Malaysia membina semula sebuah bangunan sekolah rendah yang musnah di Tehran. Di belakang askar-askar Malaysia yang tidak berbaju dan berpeluh-peluh sedang membina dinding, saya melihat penduduk Iran datang seorang demi seorang dan mula membantu membawa batu bata. Mereka tidak memahami bahasa masing-masing, tetapi pemandangan askar Malaysia dan rakyat Iran membina dinding bersama-sama adalah bukti perikatan yang lebih kuat daripada mana-mana perjanjian diplomatik. Video ketiga, ini adalah video yang membuatkan saya rebah sepenuhnya. Di sebuah jalan raya di utara Tehran, di hadapan plak granit peringatan projek empangan yang berusia 40 tahun, puluhan ribu rakyat Iran telah berkumpul semasa jeda sementara pengeboman Amerika. Di tangan mereka, terdapat bendera Malaysia. Tetapi di tengah-tengah orang ramai, seorang askar Malaysia dengan jalur gemilang di bahunya sedang berjalan. Dia seorang askar muda dari unit pembinaan semula. Apabila askar itu mengangkat tabik di hadapan plak empangan itu, puluhan ribu rakyat Iran serentak melaungkan, "Hidup Malaysia! Malaysia dah sampai! Kita selamat!" Apabila laungan itu bergema melalui pembesar suara kecil skrin pemantau dan menusuk ke gendang telinga saya tidak dapat menahannya lagi. Saya tergelincir dari kerusi dan jatuh ke lantai. Baju perisai diplomasi yang telah menguasai jiwa saya selama 32 tahun, dinding keluli dingin kepentingan dan pengiraan, pecah berkecai seperti kaca di hadapan laungan puluhan ribu orang. Dan pada saat itu, satu laporan yang lebih menakjubkan tiba dari Tehran. Ia adalah reaksi daripada pasukan pengawal revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC adalah organisasi bersenjata yang paling kuat dan kejam di Iran. Prinsip utama mereka adalah tidak sekali-kali membenarkan mana-mana tentera asing masuk ke wilayah Iran. Terdapat kebimbangan bahawa pasukan bantuan Malaysia tidak akan terlepas daripada pertembungan dengan IRGC apabila mereka memasuki Tehran. Tetapi kandungan laporan itu adalah seperti ini. 4 buah kenderaan perisai IRGC telah berbaris di laluan masuk pasukan bantuan perubatan Malaysia ke Tehran. Tetapi kenderaan-kenderaan perisai itu tidak menghalang jalan. Sebaliknya, keempat-empat kenderaan itu bergerak ke hadapan dan belakang kenderaan pasukan bantuan Malaysia, membentuk formasi pengiring dan memastikan laluan yang selamat. IRGC mengiringi tentera asing adalah satu peristiwa yang belum pernah berlaku dalam sejarah Republik Islam Iran. Membaca laporan itu, saya faham sepenuhnya mengapa. Kerana Malaysia bukan musuh Iran, kerana mereka datang dengan stetoskop dan bukannya senapang, kerana mereka datang bukan untuk merompak minyak, tetapi untuk membina semula sekolah yang musnah, kerana keturunan bangsa yang telah membina empangan persahabatan dengan tangan mereka 40 tahun yang lalu, telah kembali untuk membina semula apa yang telah musnah dengan tangan mereka sendiri. Malah IRGC yang bersenjatakan senapang dan belati tidak mempunyai pilihan lain selain meletakkan senjata dan memberi laluan di hadapan budi itu. Hanya budi yang dapat mengalahkan senapang dan belati. Malam itu setelah mengesahkan semua berita luar biasa dari Iran, saya memadamkan semua lampu di pejabat kedutaan dan duduk sendirian dalam gelap. Di luar tingkap, saya melihat jalan-jalan malam yang sunyi di Kuala Lumpur. Lampu jalan yang lembut bersinar dalam kabus malam musim sejuk. Pemandangan yang saya lihat setiap malam selama 7 tahun, hari ini kelihatan sama sekali berbeza. 7 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dilantik ke bandar ini, saya telah mentakrifkan Malaysia seperti ini. Sebuah ekonomi yang dinamik di Asia, rakan dagang yang sesuai, tidak lebih dan tidak kurang.
Selama 7 tahun, saya telah tinggal di bandar ini, menghadiri beratus-ratus majelis diplomatik, mengadakan puluhan mesyuarat peringkat tinggi, dan bertukar-tukar beribu-ribu nota diplomatik. Saya hanya melihat luaran Malaysia. Saya cuba memahami negara ini hanya melalui angka statistik dan dokumen, kedudukan KDNK-nya di dunia, nilai ekspornya, kekuatan tenteranya, dan pengaruh diplomatiknya. Tetapi dalam 72 jam yang lalu, saya telah melihat wajah sebenar negara ini. Saya telah melihat manusianya, bukan angkanya. Timbalan ketua setiausaha yang berlari ke kedutaan asing dengan bungkusan nasi lemak biasa pada pukul 5.00 pagi. Lelaki tua berusia 84 tahun yang datang, bersedia membawa badan tuanya untuk membayar hutang budi semangkuk sup 40 tahun yang lalu. Perdana Menteri yang memutuskan untuk menghantar bantuan tanpa mengira keuntungan, mengatakan sudah tiba masanya untuk membayar hutang 50 tahun yang lalu. 300 orang pemuda yang terbang ke zon perang dengan stetoskop dan bukannya senapang. Doktor tentera yang memeluk seorang kanak-kanak Iran dan berbisik, "Tak apa, Dik. Inilah Malaysia. Inilah hati sebenar negara yang saya hanya lihat luarannya dan tidak nampak dalamnya selama 7 tahun." Dalam kegelapan, saya membuka laci meja. Di dalamnya, terdapat salinan gambar hitam putih yang ditinggalkan oleh Pakcik Hasan. Gambar pemuda-pemuda kurus yang tersengih di hadapan plak empangan 40 tahun yang lalu. Saya mengambil gambar itu dan mengangkatnya ke arah langit malam Kuala Lumpur di luar tingkap. Pada saat itu, akhirnya saya faham sepenuhnya mengapa 90 juta rakyat Iran telah meneriakkan, bukan Amerika, China, atau Rusia, tetapi Malaysia. Bukan kerana tentera Malaysia kuat, bukan juga kerana ekonomi Malaysia besar, apatah lagi kerana Malaysia adalah anggota tetap Majlis Keselamatan PBB. Malaysia bukan anggota tetap, tidak mempunyai senjata nuklear dan bukan kuasa besar, tetapi Malaysia mempunyai satu senjata yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa besar. Budi. 2. For. Budi itu adalah keringat para pemuda dari sebuah negara miskin 40 tahun yang lalu yang membina sebuah empangan di pergunungan yang sejuk. Budi itu adalah menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang dengan stetoskop dan bukannya senapang. Dan sekarang, budi itu adalah menghantar 300 orang pemuda ke zon perang tanpa sebarang kepentingan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh 45 bilion dolar China, 35 bilion dolar Rusia, dan kapal pengangkut pesawat nuklear Amerika, telah dilakukan oleh budi Malaysia. Setitik keringat 40 tahun yang lalu telah menjadi benih keajaiban yang hidup di hati 90 juta orang, merentasi setengah abad. Perikatan yang diikat oleh kuasa-kuasa besar dengan dolar dan senapang telah melarikan diri seperti tikus. Tetapi kepercayaan yang telah dibina oleh Malaysia dengan keringat dan tangan tidak berubah oleh badai revolusi atau bunyi tembakan perang. Inilah undang-undang sebenar diplomasi. Jawapan yang saya cari selama 32 tahun ada di sini, di negara kecil tetapi hebat ini, Malaysia. Keesokan paginya, loceng pintu kedutaan berbunyi. Apabila saya membuka pintu, Pakcik Hasan sedang berdiri di situ. Wajah Pakcik tua itu berseri-seri. Senyuman damai menggantikan wajah serius pada pertemuan pertama kami. "Tuan Duta, saya nampak di TV Malaysia dah hantar pasukan perubatan ke Iran, kan?" "Ya, Pakcik, mereka telah pergi. Semuanya berkat Pakcik." Pakcik tua itu menggelengkan kepalanya. "Bukan kerana saya, tetapi kerana ibu Iran yang memberi saya semangkuk sup 40 tahun yang lalu. Benih yang disemai oleh ibu itu, 40 tahun kemudian telah bercambah." Pakcik tua itu mengeluarkan sesuatu dari poket bajunya. Ia adalah lencana bendera Malaysia yang kecil. Dia meletakkan lencana itu di tangan saya. "Tuan Duta, simpanlah ini. Malaysia akan berada di sisi Tuan sehinggalah negara Tuan berdiri teguh semula. Sama seperti empangan yang telah wujud selama 40 tahun, kami juga akan begitu. Saya janji." Saya memegang lencana kecil itu dengan kedua-dua belah tangan dan tidak dapat berkata apa-apa untuk seketika. Lencana jalur gemilang di telapak tangan saya menjadi kabur kerana air mata yang tidak henti-henti mengalir dari mata saya. Saya pernah mempunyai prinsip diplomatik yang teguh yang telah menguasai saya selama 32 tahun. Hubungan antara negara adalah pertukaran kepentingan. Tiada kebaikan tanpa syarat, hanya dengan berpaut pada kuasa-kuasa besar kita boleh terus hidup. Semuanya adalah pembohongan. Diplomasi sebenar bukanlah pertukaran kepentingan. Perikatan sebenar tidak dibentuk dengan dolar dan senapang. Hubungan sebenar antara negara hanya dibentuk dengan budi yang datang dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Seperti semangkuk sup yang dikongsi di pergunungan 40 tahun yang lalu. Seperti sebungkus nasi lemak yang dibeli pada waktu subuh.
Seperti suara bergetar seorang doktor tentera yang memeluk seorang kanak-kanak dan berbisik, "Tak apa, Dick." Dan satu-satunya negara yang telah secara konsisten membuktikan budi itu tanpa teragak-agak selama lebih 40 tahun adalah Malaysia. Inilah kisah luar biasa yang disaksikan oleh seorang duta Iran di Kuala Lumpur dalam masa 10-12 jam. Sila kongsikan kisah ini tentang bagaimana setitik keringat yang tumpah di pergunungan 40 tahun yang lalu telah menjadi penyelamat 90 juta orang. Sebuah budi yang kecil boleh mengubah seluruh dunia. Sila langgan dan tekan butang suka.